Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Saifuddin Nasution, Saudara Amir Hamzah, Menteri Kewangan kedua, Timbalan Menteri, KSN, KPPA, dan yang mengepalai pasukan gempur custom, Tuan Ani Srizana dan seluruh keluarga custom. Saya mulakan dengan menyatakan penghargaan dan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala atas sesi ini, bukan saja acara Hari Custom Sedunia ke-42, tetapi dapat bersama menyaksikan dan mendengar laporan yang membanggakan bukan saja custom tapi negara. Saya percaya rakan-rakan menteri dan KSN mendengar, dan KSP juga, dengan tekun dan teliti, dan tentunya sebagai satu agensi penting dan disebut tadi tonggak dalam ekonomi dan juga penguatkuasaan negara. Custom punyai peranan yang besar. Dan langkah kita dalam negara madani ini, saya rumuskan sebagai itqan fil amal. Menyempurnakan tugas dan kesediaan untuk memperbaiki, meningkatkan. Striving for excellence. Kita lihat dan saksikan dari tahun ke tahun sejak awal, custom telah memainkan peranan. Tetapi selagi dengan anjakan dan lonjakan yang ditekankan dalam negara sekarang, kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Kita punya keupayaan. Negara ini sebenarnya bertuah. Kelemahan-kelemahan yang sudah kita kenal pasti harus kita perbaiki. Dalam seluruh keluarga custom, kita dengar berita yang membanggakan. Sebab itu saya menyokong usaha-usaha ketua pengarah, timbalan dan pimpinan untuk terus bertegas, memperbaiki disiplin dan menjadikan custom Malaysia ini sebagai custom satu badan yang cukup wibawa, punya integriti, sesuai dengan semangat baru madani untuk melonjakkan kita ke tahap yang lebih tinggi. Tidak ada sebab mengapa Malaysia harus kekal dalam keadaan sekarang. Semalam di acara lain di Universiti Melaya, persidangan antarabangsa pendidikan sedunia, saya singkap laporan Paisa yang menganalisa kejayaan pendidikan terutama dari bidang matematik, sains, bahasa Inggeris di 81 negara. Malaysia telah corot peringkat 51. Di antara negara ASEAN, 7 negara ASEAN, Malaysia paling bawah. Menurut kajian tahun 2022. Kita kata sebab COVID, negara lain pun terlibat dengan COVID-19. Ini bukan maksud saya untuk meremehkan usaha yang lalu atau menyatakan guru-guru tidak berperanan dan ibu bapa tidak punya kesedaran. Tetapi kita mesti terima kenyataan. Ada masalah. Dan kalau kita tidak ambil langkah yang berani dan melakukan anjakan, perbaiki, anak-anak kita akan terkesan. Anak-anak saudara juga akan terlibat. Dan oleh yang demikian,
pilihan kita adalah untuk melakukan perubahan. Ini isu besar yang kita harus bicarakan. Bagaimana kita boleh angkat. Ya, dalam ekonomi madani, kita cerakinkan beberapa isu. Bagaimana perubahan dalam semua bidang. Dalam bidang digital yang disebut transformasi digital, termasuk custom, ya, polis dan semua agensi penguatkuasaan agensi dalam negara, dalam sistem pendidikan. Ya, kita bicara soal peralihan tenaga, kerana negara tidak boleh bergantung lagi kepada sumber tenaga lama yang disebut energy transition. Tapi dalam semua bidang ini, yang menjadi tonggak asas mendasari semua ini adalah khidmat kita, keikhlasan kita, cara kita mengurus yang disebut tata kelola yang baik. Jadi sementara saya turut hadir untuk menyatakan penghargaan yang membanggakan secara pribadi, Kementerian Keuangan dan bagi pihak kerajaan. Bagi pihak kerajaan keseluruhannya. Kalaulah tidak ada peningkatan kecekapan, kalaulah dibiarkan ketirisan, boros dan membiarkan satu dua kelompok kecil memindahkan kekayaan untuk diri di keluarga mereka, tak mungkin pihak Kastam Diraja boleh mencatat satu perolehan kutipan yang membanggakan lebih daripada yang dahulu. Ini mencatat rekod bagi negara. Dan ini apa maknanya? Bila sudah pilih dan dapat mengumpulkan 55.1 bilion ringgit. Maknanya hasil negara bertambah. Dan kalau negara itu punya pimpinan yang tegas, elak daripada ketirisan, wang yang sudah kutip itu akan kembali kepada anak-anak kita di sekolah, ibu bapa kita yang dirawat di hospital, prasarana lebih baik. Jadi tanggungjawab saudara mengumpul dana. Tanggungjawab semua jabatan lain memastikan dana itu diurus dengan baik. Jadi saya akan tentunya sampaikan juga kepada rakan-rakan yang lain bahawa kejayaan saudara adalah sumbangan besar kepada keluarga kita di seluruh negara. Dan saya tahu sudah nak dengar sambungannya apa. Sebelum itu, kita kena dengar kuliah saya dulu. Kerana kita masih dapat hasil. Sebab itu kerjasama dengan badan-badan penguatkuasaan lain itu sangat penting. Custom, PDRM, polis, APMM, umpamanya di antara lain. Dan sekarang agensi di sepadan. Semua kerjasama itu penting kerana kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang rakus, penyeludup yang canggih dan kehilangan dana akibat penyeludupan. Keluar dan masuk minyak, dadah, rokok, arak, itu menjejah puluhan bilion ringgit. Dan saya merasa lebih yakin dengan pimpinan di Kastam ini dan pasukannya yang punya komitmen bahawa kita dapat bersama-sama bukan sahaja mengumpul dana yang lebih baik, tapi membantras penyeludupan yang merosakkan negara kita.
Dan saya percaya insya-Allah target kita unjuran bagi tahun 2024 ini akan bukan saja dapat dicapai, tapi kalau diurus dengan seluruh semangat yang ditunjukkan pada hari ini, luar biasa semangatnya, saya yakin insya-Allah kita akan melapasi target itu. Dan sebagai penghargaan kepada JKDM, pada peringkat ini, ya, dan penghargaan ini bukan saja kutipan cukai yang kadang-kadang bolos juga, ya. Kita tahu, sebab itu saudara yang hadir dalam mesyuarat pasca kabinet mingguan, kadang-kadang lihat nada saya itu agak keras dan tidak ada sebab hal ini berlaku. Maknanya segelintir kecil merosakkan imej dan pengorbanan ramai rakan-rakan. Jadi, tetapi kita juga menyaksikan, ya, catatan yang membanggakan, termasuk pihak JKDM, pihak custom ini dengan dalam usaha untuk banteras penyeludupan dadah yang sudah mencecah jumlah yang agak besar. Dan bila ada ketegasan, kita lihat umpamanya baru-baru ini PDRM juga telah mengambil langkah, bertindak, malah menangkap dan hari ini mendakwa kelompok yang bermerajalela sekian lama. Itu penyusup dadah terkenal di Sabah. Jadi saya hargai dan saya menaruh keyakinan. Sebab itulah saya boleh beri jaminan bonus tahun ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Ini diumum oleh Perdana Menteri yang tak ambil gaji. Dan menteri-menteri yang dipotong 20% gaji mereka. Tapi ada beberapa masalah. Dan saya akan percaya Datuk Anis Rizana akan berbincang dengan Kementerian Kewangan. Kerana ada isu lain yang harus ditangani untuk memberikan keselesaan dan keadilan kepada pegawai di semua peringkat. Perumahan satu masalah besar. Dan tahun lalu seperti sudah tahu, saya arahkan supaya semua tandas sekolah di negara diperbaiki. Belanja hampir 1 bilion ringgit untuk perbaiki tandas sekolah anak-anak dan cucu saya. 8,600 lebih tandas yang terbiar sekian lama. Tahun ini kita sediakan 2 bilion ringgit untuk perbaiki perumahan penjawat awam termasuk perumahan custom. Tetapi memandangkan prestasi JKDM itu yang membanggakan, maka peruntukan awal yang 20 juta itu kita tambah untuk custom saja 50 juta ringgit. Ini selain daripada yang kita umumkan, supaya perumahan kita itu diperbaiki dan tidak sangat uzur dan taif. Selain daripada usaha untuk membina projek-projek perumahan baru. Perumahan dalam keadaan yang taif. Tentera. Kita tengok keluarga kita yang dalam pasukan tentera bekerja bertukus lumus, berkhidmat kepada saudara, kobra, pagi, malam, dan menjabung nyawa, menerima ugutan pelbagai. Tetapi layanan dari segi perumahan itu sangat taif. Sebab itu bagi PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APMM dan JKDM, kita bagi keutamaan perumahan tahun 2024. Dan saya minta ini disegerakan. Tak ikut proses tender biasa
dia terpaksa kita ikut tender. Kerana bila tak ikut tender, amalan dulu, bila dipergikan negotiated ini, ya, bila ada rundingan ini 10%, 20% dia bocor ke lain. Sebab itu proses tender itu harus dipatuhi. Tapi boleh dipercepatkan, boleh disegerakan. Kadang kalau rumah tu robek, tandasnya rosak, nak tunggu tandas siap 6 bulan, itu satu penyiksaan artinya. Penderaan kepada anak-anak kita. Jadi untuk kes-kes seperti itu, patut disegerakan. Dan walaupun saya umumkan 50 juta, seandainya ada keperluan tambahan, percayalah insya-Allah kita tambah untuk TKDM ini. Selain daripada itu, hal kebajikan staf itu kita kena jaga. Terutama dari kalangan yang berpendapatan rendah. Soal pendidikan anak-anak mereka, soal kemudahan-kemudahan asas, seperti peranti, komputer, kemudahan-kemudahan ini harus dikenal pasti supaya anak-anak custom yang ke sekolah punyai kemudahan-kemudahan asas ini. Sebab apa saya bagi tekanan yang khas? Kerana saya hargai sumbangan dan pengorbanan saudara. Dan ini yang juga akan terpakai kepada PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Supaya ibu bapa dan bapa yang bertarung nyawa, menyabung nyawa, bertarung di barisan hadapan, tidak rasa terlalu terganggu kerana masalah di rumah dia atau kemudahan asas anak-anak dia di sekolah. Dia ada beberapa pertimbangan khas yang sedang kita rangka. Kalau lambat itu salah Menteri Keuangan kedua Amir Hamzah dan KSP. Saya dah bagi arahan, I consider it done as soon as possible insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga dapat bersama pada hari ini. Dan yang custom ni kita memang lalui biasa. Saya tiap-tiap kali kena ditanya oleh custom, terutama dulu sebagai ketua pembangkang. Tapi mereka layan sangat baik. Saya terima kasih banyak-banyak. Tapi ada satu kisah yang saya cerita di mesyuarat pasca kabinet. Tahun lalu, beberapa bulan setelah saya jadi Perdana Menteri, sahabat lama saya, seorang Arab, dia tiap tahun bagi saya 1 tong minyak zaitun. Dan saya bawa dan bagi kepada keluarga dan kawan dan staf. 1 tong minyak zaitun yang ditanam di kawasan rumah dia. Tahun ini, custom Kelang kenakan cukai RM500 kepada saya. Saya kata, saya bukan meniaga. Tapi saya tidak mahu rayu. Saya nak bagi ini contoh. Kalau Perdana Menteri pun terpaksa bayar cukai, rakyat lain jangan menipu. Nanti Datuk Anis cari pegawai mana yang cukai saya RM500 itu. Itu beda. Kalau orang lain, oh dia Perdana Menteri, dia rasa dia hebat. Beli barang-barang ratus-ratus juta, tak mau bayar cukai. Saya minyak zaitun untuk makan sendiri dan keluarga dikenakan cukai dan saya bayar kerana saya ingin contoh baik supaya rakyat boleh belajar. Tapi saya nak minta Datuk Anis cari siapa dia cukai dia. Jadi sekali lagi terima kasih saudara. You have done a great service to this nation. I salute you. Semoga Allah memberkati usaha kita bersama dan angkat martabat negara Malaysia ini sebagai negara hebat di rantau ini semula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk